Jangan lupa gambar tu dekat mana Singapura, Hotel Abdul Rafi. Okey, so penting sebab tu saya tunjuk gambar tu supaya kamu ingat. Okey, okey, so kalau kita tengok dari segi nota, okey, dalam 5.3 ni dari segi, okey, nampak pun dia letak gambar tersebut. Okey, pengumuman rasmi dibuat pembentukan Malaysia. So ingat tarikh ni. Kalau boleh ingat tarikh ni. Saya tahu dalam sejarah ni nak ingat semua tarikh memang mustahil. Tapi memandangkan bab 5 ini adalah tentang pasal pembentukan Malaysia. Jadi cadangan pengumuman tu kalau boleh biarlah ingat tahun 61. Paling kurang pun kalau tak ingat tarikh, ingat bulan, ingatlah tahun. Tahun 61. Kita tahu Malaysia ditubuhkan 63. Okey? Tapi bukannya kita tu dalam masa beberapa bulan ataupun dalam masa setahun kita cakap nak buat terus buat, tak ada. Benda ni sebenarnya dah tahun 61. Dan kamu tahu kita dapat laksanakan September 1963. Lebih kurang 2 tahun. Lebih 2 tahun. 2 tahun berapa bulan? Hampir 2 tahun setengah baru kita boleh buat. So benda ni bukan senang. Gagasan Malaysia, idea dah lama dah. Tapi pengumuman nak start tu, nak mula tu, diumumkan tu tahun 61. Kalau orang kata macam kalau pelancaran projek, ni lah dia. Ini projek dilancarkan, diumumkan secara rasmi. Okey, okey. So pengumuman Tunku Abdul Rahman, okey. So bila media rilis, sidang media dibuat, maka pelbagai reaksi yang seperti kita lihat dalam buku teks ni. Okay, saya suka tengok gambar ni, diingatkan kita. Nampak jelas dan juga di sini pun ada. Okey. Okey, ni dia. So bila apabila Tunku Abdul Rahman membuat pengumuman, mengisytiharkan bahawa beliau ingin mengajak pihak-pihak terbabit Singapura, Sabah, Sarawak dan Brunei untuk bergabung. Okey, akhirnya keluarlah reaksi-reaksi dari pihak tempatan dan negara jiran. Okey, nampak Okey. Okey, ini reaksi tempatan. Kita akan tengok kejap lagi. Kali ini saya akan refer lebih banyak kepada nota ini sebab saya nampak dia lebih kemas dan lebih tersusun berbanding yang ini. Jadi dia nampak macam terlalu padat sangat. Rapat sangat ni. Okey Tapi kita akan tengok semua. Okey, sekejap. Kita akan lihat dari segi, saya nak tengok dari segi ni. Ada beritahu kat sini. Okey ni guys, ada info Okey, kalau kita lihat dekat tempatan ni, saya zoom kejap. Okey. Kalau kita lihat dekat tempatan ni, reaksi tempatan Persekutuan Tanah Melayu, Sarawak, Sabah, Singapura dan Brunei. Okey, Singapura dan Brunei ni diletakkan sebagai reaksi tempatan. Dia ada sebab, dia ada sebab. Manalah tahu keluar soalan struktur kan. Okey. Ini ada info ni. Ini bila ada info, ada nota kat sini, berkemungkinan boleh keluar soalan. Jadi kita tak nak abaikan. Jadi saya kena highlight kat sini. Okey, Brunei dan Singapura dikategorikan dalam reaksi tempatan. Okay, kenapa Kenapa? Kerana okey, membincangkan konsep Malaysia yang sama. So maksudnya Singapura dan Brunei memberi respon tentang konsep yang sama tentang Malaysia. Singapura, Brunei memberi respon yang sama berkaitan dengan Malaysia. Okey, Persekutuan Tanah Melayu, Sarawak, Sabah. Okey nampak sini membincangkan konsep Malaysia yang sama. Ni. Okey membincang. Singapura dan Brunei masih lagi membincangkan konsep Malaysia yang sama. So mereka pun terlibat dalam gagasan Malaysia. So mereka dianggap sebagai sebahagian daripada tempatan. Okey. Okey, tak ada apa dekat sini Okey, jom kita pergi kepada reaksi. Okey, reaksi Okey. Para pelajar, saya patah balik sini Nampak Persekutuan Tanah Melayu ni maksudnya negara kita dah dah merdeka. Dah merdeka tau. Ingatlah ini dia tarikh dia 61. So masa ni negara kita dah merdeka So semua orang bayangkan negara kita dah merdeka tau. Ini bukan 55, bukan 56. Ini dah lepas 57. So ni dah tahun 61. So kita dah ada istilah ni. Okay. So PTM ada respon dia. So Sarawak, Sabah, Singapura, Brunei ni kita biarkan dulu.
Kita tengok PTM ni respon dulu. Ni ada ni. Ni ada ni Okay, ni ada ni. Okay. So, kalau tengok kat sini ada. Okay, ni ada. Okay, saya nak pergi kat sini pula. Okay. Tapi tulisan dia macam kurang sikit lah. Tapi saya harap korang masih boleh baca lagi Okay. Okay. Mendapat sambutan baik daripada penduduk dan parti politik. Okay. Para pelajar, ingat. Persekutuan Tanah Melayu memberi respon yang baik tau terhadap jangan tunggu. Okay, kejap Okay, kita sambung Okay, so nampak Persekutuan Tanah Melayu memberi respon yang positif. Okay, so kebanyakan parti politik semua sokong, tak ada masalah. Tak ada pun dengar kata ada parti politik yang menentang ke apa ke. Okay, okay. Okay, tapi wujudnya perbezaan pendapat. Maksudnya ialah kalau ikut buku teks sama, dia orang buku teks sama, silibus sama, dia ada beritahu tahu. Ada PAS cadangkan macam mana. Yang parti yang bukan kerajaan, selain parti perikatan lah. Macam PAS cadangan macam mana. Saya lupa ada satu lagi parti, dia cadangkan apa tah? Parti negara, bila Dato' On. Mereka juga ada cadangkan cadangan berbeza. Tapi mereka bersetuju. Apa pun mereka setuju, tak ada masalah. Sebab sekarang ni kalau dikata respon, reaksi nampak Sarawak ada menyokong menentang, Sabah ada menyokong menentang. Okay. Lepas tu kita ada lihat kat sini, Brunei pun ada menyokong menentang, Singapura pun ada menyokong menentang. Okay. Itu kita akan lihat nanti. Okay. Yang paling penting kita kena clear bahawa Tanah Melayu semua menyokong, tak ada masalah. Okay. Menyokong. So, dan confirm lah mendapat sokongan, dan parti dia memang dapat sokongan kan. Itu yang paling penting. Okay, dah itu saja. Cukup Tanah Melayu. So clear. Okay. So saya terus lock sini apa yang kita dapat lihat sini kepada pelajar. Dekat tempatan ni, Persekutuan Tanah Melayu ni kita lock terus. Semuanya adalah menyokong. Cuma ada perbezaan pendapat daripada beberapa parti politik. Itu saja. So ada markah kat situ. Menyokong satu markah. Okay. Perbezaan pendapat daripada parti politik ada markah, dan mendapat Tunku sendiri dapat sokongan dari UMNO ada markah. So ingat, senang keyword dia. Bila kita faham, senang dapat markah. Okay. Selain Persekutuan Tanah Melayu, Sarawak ada sokong, ada menentang. Sabah ada sokong, ada menentang. Singapura ada sokong, ada menentang. Brunei ada sokong, ada menentang. Dah, cukup. Dah tahu dah, itu saja. Yang penting korang tahu awal dulu. Okay. Okay, sekarang ni persoalannya siapa? Siapa yang sokong, siapa yang menentang? Kenapa? Sekejap Alamak. Sorry biasalah anak-anak kat rumah gangguan sikit. Okey, kita sambung. Okey, persoalannya bila ada menyokong, kita tak kisahlah sebab apa dia menyokong, tak ada nota pun. Tapi yang menentang ni, kenapa dia orang menentang? Korang kena ingat, bila yang menentang tu siapa yang menentang? Kenapa dia orang menentang? Dan kalau ada tu, bila dia orang menentang, apa yang dia orang buat? Itu kena setting dulu. Dari situ korang boleh faham, korang boleh menghayati. Bukan sembrono baca tahu je tu. Okay. So kena setting. Bila ada siapa yang menentang, ada tak sebab kenapa dia orang menentang? Dan bila dia orang ada sebab nak menentang tu, ada tak tindakan yang orang buat untuk menentang? So kena standby di situ reaksi. Okey, itu cara kita nak kuasai nota. Okey, jom kita lihat. Kat sini ada. Okey, kalau kamu tengok kenapa saya tak nak nota ni. Yang ni. Okey. Dia menyokong. Nota dia macam not bad juga. Okey, tapi saya tak nampak perbandingan. Kalau yang ni saya suka nampak, saya nampak perbandingan. Okey, ni nampak perbandingan. Okey.
Pelan-pelan. 30 je. Okay, sambung Okay. So saya nak ringkaskan siapa yang menyokong Okay, kejap. Berjasa, Panas, Pesaka, SCA, SOAP, Snap. Okay. Lepas tu kat sini ada nama-nama. Saya sebenarnya kalau boleh saya nak type biar nampak sikit, tapi lambat lah. Kelas. Nampak So, di Sarawak, kita ada 2 grup, yang menyokong, yang menentang. Dan kalau saya tengok kat sini kan, dia ada buat macam ni tau. Yang ni saya suka, dekat nota ni. Menentang kemudian menyokong. Ni Snap ni. Mula-mula dia menentang. Dia ada 2 grup parti yang menentang. Dan sekali dia menyokong. Sebelum saya pergi lebih lanjut, kamu nampak kan ada banyak parti-parti politik ni kan. Sebenarnya dia ada bagi tahun tau. Dan nota ni dia ada bagi tahun, nampak ni tahun. Tak apa, tapi kita tak nak kita abaikan. Kita nak fokus siapa je. Siapa yang menyokong, siapa yang menentang. Sebab dekat sini ada bagi flow. Ada bagi nota extra. Ni dia. Guys, ini parti politik yang ada di Sarawak. Apa tak? SOAP. SOAP. Dalam kelas kita hari ni ada Sabahan dan Sarawakian lah. Hai pelajar Sabah, hai pelajar Sarawak. Tahniah, selamat datang dalam kelas kita hari ni. So nampak hari ni kamu dapat lihat situasi politik dalam sejarah negeri kamu. Tadi saya nampak ada sekolah dalat, sekolah sempurna. So ini adalah parti-parti yang pernah berada dalam sejarah Malaysia. Dan sebenarnya saya rasa kenapa nota kali ini nampak nampak nota detail tentang Sarawak dan Sabah, sebab bab 5 ni tentang gagasan Malaysia. Dah bermula je cerita Sarawak dan Sabah mula terlibat secara langsung dengan Persekutuan Tanah Melayu. Selama ni kita sembang daripada tingkatan 4 segalanya tentang Persekutuan Tanah Melayu daripada Perlis sampai Johor sahaja. Cuma ada sikit-sikit nota tentang Sabah Sarawak. Daripada Form 5 pun, Form 5 tak? Form 5 kita belajar tentang Malaysia, so tak ada masalah. Cuma bab 5 ni dia dah menunjukkan perbezaan dengan kata 4. Yang mana kita mula-mula ternampak Tanah Melayu ada kaitan dengan Sabah dan Sarawak. Jom kita masuk. Para pelajar nampak So kat sini ada susunan ikut tahun. So Panas, Snap, Berjasa, SCA, Pesaka. Dalam exam, korang tak semestinya tulis nama full. Tulis nama ringkasan tak masalah. So Panas, Snap, Berjasa, SCA, Pesaka. Dengan kata lebih mudah nak ingat kalau kamu ingat dia punya ringkasan. Dia punya akronim dia, tak ada masalah. Kamu tulis, kalau boleh depan dia tulislah parti, sebab ini parti politik, tulis parti SOAP, parti Panas, parti Snap. Macam itu. Adakah soalan nota ini bakal keluar soalan? Saya tak pasti. Saya tak boleh kata putus sebab kita adalah first syllabus. Kita adalah first buku teks, tak pernah lagi keluar soalan tentang parti politik. Cuma beza dengan KBSM saya nak bagi info sini, beza dengan KBSM tahun-tahun sebelum ni, berdasarkan pengalaman saya tak pernah lagi ditanya parti ni tahun bila, tak adalah. Kamu tak perlu tahu bila ditubuhkan tapi tak pasti yang sekarang sebab dia ada keluarkan informasi ekstra ni, dia letakkan turutan ni. Cuma kalau kita bandingkan dengan Sarawak Sabah, Sabah ini Sabah. Walaupun kita tak masuk Sabah lagi, tapi kita terus tengok kita ada UMKO, Democratic Party, USNO dan PASOK Momogun. Kita ada United Party dan juga Bunak. Apa yang kamu lihat dapat sini pun ada turutan tahun juga. Cuma yang saya nak tekan kat sini lah, berkemungkinan kalau soalan ABCD, dia boleh campur-campurkan parti politik Sabah dan Sarawak ni berikut merupakan parti politik yang terlibat dalam
gagasan penubuhan Malaysia. Okey, di Sarawak dan Sabah. Okey, antara berikut yang merupakan parti di Sarawak, okey, yang menunjukkan sokongan kepada gagasan Malaysia. Okey, kecuali ataupun antara berikut merupakan macam mana cakap berikut merupakan senarai parti politik di Sarawak, kecuali dia letaklah 3 Sarawak 1 Sabah. Jadi tak nak korang kena tahu yang mana Sarawak yang mana Sabah. Itu je saya rasa mencabar sikit. Okey, dan saya risau kalau soalan objektif soalan struktur nyatakan 2 parti politik di Sarawak. Baca tahu soalan tu nak Sarawak, jangan kamu terletak Ungkor pula. Ungkor kat Usno. Dan saya tengok kat sini banyak perasan nama-nama Sarawak ni macam saya sebenarnya kalau tips nak hafal, korang hafal yang Sarawak je. Okey. Kalau tak ada yang korang hafal, Sabah tu. Okey. Itu antara kaedah nak hafal sebanyak pun nak kan nama-nama ni kan. Lagilah Sabah tak ada ringkasan ni, macam Democratic Party, Pasok Momogun ni tak ada ringkasan. Kan jadi Ungkor Usno okeylah kan, Bunap. Okey. Okeylah, kita kembali balik pada perbincangan kita apa yang berlaku di Sarawak. Apa reaksi Sarawak? Okey. Okey, korang kena ingat siapa yang menyokong dan korang kena ingat siapa yang menentang. Okey, bagi saya senang je. Yang menentang ada 2, Sup dengan Snap. Tapi akhirnya last kali Sup ni, Ong Ki Hu ini dia akan menyokong juga. Ong Ki Hu ini akan menyokong juga. Okey, Sup ni. Saya tak pasti kenapa dalam kepala saya ingat sangat nama Ong Ki Hu ni. Tak tahu kenapa. Saya rasa dia somebody, dia bakal jadi somebody dalam Malaysia. Saya tak ingat lah. Tak payah Sup okey. So Sup pada peringkat awal dia menentang. Tapi nanti bila kita lihat kejap. Saya terus tunjuk ni. Okey. Kamu tengok ni okey dah nampak semua. Okey dah nampak. Okey. Langkah pembentukan Malaysia, kamu tengok dekat langkah kedua ni. Jawatan Kuasa Sedia Kawan Malaysia. So apabila Persekutuan Melayu, Singapura, Sabah, Sarawak, Brunei buat jawatan kuasa ni, okay, akhirnya Ong Ki Hui bersama parti dia Sup dia akhirnya bertukar pendapat. Mungkin setelah mendengar penerangan dan faham tujuan JSKM ni, akhirnya dia berubah pendapat, dia menyokong gagasan Malaysia. So daripada JSKM ni. Ini kenapa Ong Ki Hui dia bersama parti Sup dia bertukar kepada menyokong. Okey, pada mulanya dia menentang. Okey So kita patah balik kembali di sini. So yang tinggallah Snap. Snap sahaja yang menentang. Stephen Kalong ni kan. Stephen Kalong ni. Okey, kita pergi pada Sabah. Okey. Nampak So Sabah majoriti menyokong. Sampai mereka buat, sekejap Saya kat sini saya tak nampak. Sepatutnya Sarawak mereka ada buat something tau. Dia terlepas nota ni. Okey, kejap je. Sarawak dia ada buat Sarawak Alliance. Mana dia buatnya? Okey ni. Dia terlepas pandang kat sini. Dia tak buat kat sini. Okey. Jom kita tengok sini. Okey, para pelajar. Tadi kita lihat parti-parti di Sarawak yang menyokong. Kita patah balik Sarawak. Tak bila gitu punya. Parti yang menyokong, parti yang menentang. Okey. Jadi pada bulan 1962 setelah kebanyakan parti ditubuhkan apa semua, kita dapat lihat semua parti yang menyokong panas Snap, Berjasa, SCA dan Pesaka ni. Yang mana kita lihat yang mana Snap kejap. Snap yang mula menentang kemudian sokong. Saya terbalik ni. So yang ini dia kata Sup yang kemudian menyokong. Nota kat sini dia kata Snap yang kemudian menyokong. So ada berlaku contradiction dari segi nota. So para pelajar, kamu semua ada nota saya ni kan. So saya nak lepas ni korang jangan confuse dengan nota-nota ni. Sebab saya siap ada berlaku masalah typing error kat sini. So kita nak lihat adakah Snap yang menyokong ataupun Sup yang bertukar. Yang menentang pada awal Sup dengan Snap ni.
So kita lihat kat buku teks, siapa yang berubah sebenarnya. Okay, nasib baik saya double check dekat dua-dua nota. Okay. Okay, Sup Ong Ki Hui kekal menentang. Snap yang bertukar. Snap yang menyokong cadangan JSKM, Jawatan Kuasa Setiausaha Kawalan Malaysia. Okay, jelas So saya berperbetulan pada saya punya statement, saya dah double check, maksudnya nota ini dibuat ni. Nota ini ada masalah. Sepatutnya ini bukan Sup, sepatutnya Snap yang kat atas ni. Okay, Stephen Kalong Ningkan ini yang akhirnya menyokong gagasan Malaysia. Okay, Sup yang kekal menentang. Okay, kita kembali balik ke nota ni. Okay, setelah Snap mula menyokong, akhirnya Sarawak, semua parti-parti Sarawak yang menyokong gagasan Malaysia bergabung. Okay, berapa ni? 5 parti ya. Mereka bergabung menamakan parti mereka sebagai Parti Perikatan. Ini diorang tiru, bukanlah tiru. Tapi mereka buat ala-ala seperti UMNO, MC dan MIC, Parti Perikatan. Nama yang sama juga. Okey ya. Dan Parti Perikatan ini Parti Politik Sarawak merupakan gabungan menyokong Malaysia yang dinamakan Sarawak Alliance. Okey, so ini pada 62. Okey ya. So pada tahun depannya, setelah beberapa bulan, 3 bulan je. Selepas 3 bulan, mungkin ada lagi beberapa parti politik lain yang bergabung dengan Parti Perikatan dan mereka membentuk sebagai Sarawak Alliance. Sarawak Alliance so ingat. So kenapa saya ingat Sarawak Alliance? Sebab Sabah pun ada Sabah Alliance. So dalam reaksi ni kita ada Sarawak Alliance, kita ada Sabah Alliance yang mana kedua-dua alliance ni bergabung untuk menyokong gagasan Malaysia. Ingat tau, Sarawak dan Sabah ni. Okey. Sebab saya tahu kebanyakan pelajar Semenanjung dia tak minat pasal Sabah Sarawak ni nota ni. Saya tahu sangat dah. Sebab saya dah rasa ni. Tahulah mungkin ada kamu okey, ada kamu rasa. Kalau mana pelajar Semenanjung aja rasa macam tak minat pasal Sabah Sarawak ni, kamu silap. Dekat abad 5 ni kamu tak elak. Okey, kalau tak nak kamu kena tahu juga. Sebab ada banyak istilah-istilah nama-nama yang kurang familiar dalam kalangan pelajar. Jadi diorang malas nak ambil tahu. So untuk bahagian ni kamu tak ada elak. Kamu kena tahu juga benda ni Sampai tahap saya daripada sekolah dulu, saya boleh ingat nama Sabah Sarawak ni, saya ingat ada seorang nama tokoh parti politik, saya lupa parti apa. Temenggung juga anak Bariing. Muka dia bapak kelakar gila kan. Rambut seteng macam tu kan. Saya lupa dia parti apa. Temenggung juga anak Bariing. Pun dia ada juga terlibat dalam penubuhan gagasan Malaysia ni. Okey. Okey, ini Sabah. Okey, nampak ada Sabah Alliance Okey. So yang menyokong Ungko USNO, okey, Datuk Mustafa Datarut dan nama yang saya ingat juga sejak sekolah. Okey, Datuk Mustafa Datarut ni, okey. Pasok Momogun, SCA. SCA pun nama saya ingat, Pasok Momogun pun nama saya ingat. So, ini adalah parti yang menyokong dan mereka membentuk Sabah Alliance pada 1962. Okey, dan ada juga parti baru UKO kat sini. Dan Democratic Party. Okey. Nampak Okey, kat sini ada. Okey, tapi sebelum tu ada cerita sebenarnya. Ada cerita, guys. Okey. Sebenarnya kalau tengok bilakah Parti Sabah ditubuhkan kat sini Okey, ini Parti Sabah ditubuhkan 1961. Okey Okey. Sebenarnya parti-parti politik ini muncul pada sekitar tahun 61-62 dan mereka menubuhkan gabungan ni pun pada tahun 62. Okey, Sabah Alliance ni. Okey, tapi sebenarnya pada peringkat mungkin Tunku Abdul Rahman memberi pengumuman ni pada bulan Mei 61 kan. Dekat Hotel Adelphi kat Singapura kan. Okey. So pada bulan Mei tu, selepas Tunku Abdul Rahman memberi pengumuman tersebut, apa reaksi orang Sabah pada mulanya? Mungkin pada masa tu tahun 62 belum ada lagi parti Pasang Mogun, parti masa Tunku Abdul Rahman lagi pengumuman tu ada parti lagi lain. Mungkin Democratic Party USNO mungkin belum ada. Tak pasti kita tengok dulu. Sebab dia bulan 5 kan dan tak cakap tarikh bila mereka ditubuhkan. So kalau kita tengok nota ni reaksi awal penduduk Sabah berkemungkinan masa ni pun mungkin ada 1-2 parti je yang ada. Kalau tengok kat sini USNO yang menyokong sejak awal lagi. So boleh dikatakan USNO dah ada pada waktu Tunku Rahman mengumumkan tu. USNO ada.
Okey, adakah ungkuan tak pasti lagi? Kita abaikan lah. Hantar lah. Tapi yang penting, pada selepas je Tunku Rahmat umumkan benda tu, nak buat pergerasan Malaysia, apa situasi orang Sabah? Mereka rasa macam, oh, orang seberang, orang Sabah panggil orang seberang kan. Orang, betul ke? Saya pun tak pasti orang Sabah, minta maaf orang seberang kata nak ajak negeri kita bergabung lah kan. Saya tak berti dialek Sabah okay. Nak ajak kita bergabung lah buat negara baru. Jadi orang Sabah pun mereka berborak antara sama mereka, menjadi viral dalam kalangan masyarakat Sabah. Mereka rasa perlu ke nak bergabung. Jadi mereka rasa tak perlu. Bahkan mereka rasa curiga dan bimbang. Mereka rasa curiga dan bimbang kan. Mereka rasa tak perlu pun. Ini sebab dia kenapa mereka tak perlu. Ada 4 sebab Dan saya nak pelajar terus lock semua ni. Tolong hafal. Saya rasa sebab ni macam panas macam kebarangkalian untuk keluar soalan sangat tinggi. Kenapa pada awalnya rakyat Sabah rasa tak perlu gabung? Ini sebab dia. Mereka dah rasa selesa dengan apa yang anda ada. Okay. Saya nak ingatkan pasal poin keempat. Alasan yang keempat. Tentera British menjamin keselamatan mereka. Kenapa ada jawapan macam ni? Para pelajar, sewaktu kita merdeka tahun 57, Sabah dan Sarawak masih lagi di bawah tentera British. Persoalannya, British kat mana masa ni? Adakah British betul-betul berada di Sabah dan Sarawak? Saya nak tengok jawapan korang. Saya dengar siapa nak bagi jawapan. Saya nak dengar antara 40 student kat sini, siapa yang boleh bagi jawapan kat saya. Sebenarnya ketika kita merdeka 57, Sabah dan Sarawak berada di tangan British. Mereka di bawah pentadbiran, mereka dimiliki oleh British. Dan ketika alamak. Okey. Ni Pak Long buat video call. Pak Long. Sorry Okey. Jawab. Okey. Sorry ada. Okey, minta maaf belajar Okey. Siapa yang boleh jawab antara ramai-ramai ni, mana sebenarnya British waktu ni? Adakah dia berada di Sabah betul-betul? Ataupun adakah dia berada ya Allah Akbar. Okey. Ada je halangan. Okey, maksudnya saya nak bagi kamu faham Okey, Karen kata di tanah Melayu. Okey. Sebenarnya tak. Tanah Melayu dah memang bersih. Kita dah mendapat kedaulatan. Kita merdeka tahun 57, tanah Melayu merdeka, PTM merdeka 57, mereka dah mendapat kedaulatan yang mana tidak ada campur tangan langsung British. British hanya sikit-sikit bantu dari segi keselamatan, dari segi pertahanan. Tapi sebenarnya di manakah tentera mereka bertapak? Rakyat mereka berada tinggal kat mana? Siapa boleh jawab? Okey, Sabah ditabir oleh SBUB, Sarawak ditabir oleh jenis Peru. Lepas tu orang Sabah. Okey, betul. Arif punya jawapan betul. Okey. Sabah dan Sarawak diserahkan kepada British. British waktu tu kat mana Arif? British bukan lagi di tanah Melayu. 57, selepas kita merdeka, British dah keluar tanah Melayu. Dia duduk mana? Dia tak duduk Sarawak dan Sabah. Sebab Sarawak dan Sabah majoriti British bagi rakyat dia takbir sendiri. Rakyat dia jaga diorang punya pentadbiran. Diorang tak campur sangat. Mereka hanya memiliki Sabah dan Sarawak. Tak tahu kat mana Okey, saya bagi clue. Dia ada dekat sini. Kejap. Okey, dia ada dekat sini kejap. Okey, dia ada dekat area sini. Dekat tempatan ni mana?
Okay, saya kata tanah Melayu bukan. Saya kata Sarawak bukan, Sabah bukan. Sama ada Singapura dengan Brunei. Kat mana dia? Singapura. Ada kata Indon pula. Jawapan dia di Singapura guys. Singapura. Okay, Singapura ya. Di Singapura. Okay. 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 Jadi sebab itu kita merdeka tanpa Singapura. Kita merdeka tanpa Singapura. Sebab apa? British nak jadikan Singapura sebagai tapak terakhir dia sebelum dia betul-betul melepaskan legasi di kawasan Asia Tenggara. Sebelum British balik negara dia 100%, tinggalkan Asia Tenggara, dia nak lepaskan Sabah dan Sarawak ni 100% kepada tanah Melayu. Okay, dia nak lepaskan Singapura tanah Melayu, dia nak lepaskan Brunei tanah Melayu. Sebab semua kawasan ni adalah jajahan dia di Asia Tenggara. Dia nak lepas dalam keadaan clean, nak bersihkan. Sebab dia kena ikut arahan Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu UN. Okay. Jadi dia perlukan tapak sementara. Jadi Singapura lah. Dia jaga Sarawak dengan Sabah kat Singapura lah. Ini British okay. Cukup pasal cerita pasal benda tu. Okay. Sebab tu kita tengok pengumuman tersebut berlaku di Singapura. Sebab rundingan dengan British masa tu kan. Orang berbual. Apa-apa program pun, projek apa pun kebanyakan kat Singapura. Masa ni. Okay. Kita patah balik cerita pasal di Sabah. Okay, kita kat Sabah dah. So cerita pasal Sabah dah settle, Sabah Alliance apa semua. Okay. Tapi Sabah ni ada isu sikit. So Sabah ni adalah parti yang ada gabungan apa semua. Okay. Tadi Sarawak pun kita lihat. Okay, jom kita tengok apa cerita Sabah ni. Okay, saya dapat lihat kat sini ada penentangan. Siapa yang menentang? Okay, pada peringkat awal ni. Okay, ini reaksi awal dia ni. Okay, tapi lepas beberapa parti politik muncul, akhirnya mereka mula menyokong dan mereka buat Sabah Alliance. Tapi malangnya ada yang menentang. Dan dia tak nyatakan siapa yang menentang. Saya tak nampak kat sini siapa yang menentang sebenarnya. Okey, kejap ya. Saya tengok kat buku teks sekejap. Okey. Okey. So ada cerita kat sini. Okey. Saya nak lihat dulu siapa yang menentang dahulu dekat Sabah ni. Kita dapat lihat nama dia adalah dipanggil sebagai Barisan Bersatu United Front. Okey, tahun 61, tahun yang sama semasa respon dia agak cepat. Sedangkan Sabah Alliance ni dibuat pada tahun 62. Okey. Kalau saya nampak lihat kat sini, dekat Sabah lain ni ada perkataan ungko. Okay, sama Okey, so kalau kita lihat dekat nota ni, so kalau tengok Sabah Alliance ni 62 ni ada kata ungko, sedangkan ungko di sini dia terlibat dalam United Front, Barisan Bersatu yang menentang. Okey, saya nampak ada perkataan ongku hui, sup ni daripada Sarawak. Okey, betul lah, daripada Sarawak dia join United Front ni dekat Sabah. Dan kita nampak kat sini ada perlibatan parti orang Brunei, rakyat Brunei daripada Brunei So United Front ni, okey, mereka ada buat sesuatu ni. Kat sini kalau tengok nota ni ada dipanggil sebagai tindakan rakyat Sabah. Ini sebab menentang
Ini tindakan rakyat Sabah. Okey tindakan rakyat Sabah ni. Okey. Bila mereka ada sebab untuk menentang, jadi mereka buat tindakan. Pemimpin di Borneo membentuk barisan bersatu. Okey. Kalau saya lihat kat sini United Front ni, barisan bersatu ni ada Sarawak, Sub, ada Brunei, AM Azhari, dan ada Ungko, Donald Stephen. Okey saya nampak kat sini. Tapi kenapa dia buat cerita di bawah Sabah? Dia kata tindakan rakyat Sabah, sedangkan ada Sarawak, ada Brunei. Okay, saya pun tak faham kenapa. Okay. Jadi apa tindakan dia, mereka buat ni lah. Rakyat Sabah mungkin menyokong atau menganggotai barisan bersatu, ataupun dipanggil sebagai United Front. Okay, mencabar rancangan gagasan Malaysia. Itu tindakan mereka. Bentuk barisan bersatu pada bulan Ogos. Kejap Tunku Abdul Rahman diisytiharkan bulan Mei. Sabah bagi respon, sedangkan pada awal di Sabah apa? Okay, mereka rasa curiga bimbang saja kan? Ni. Mereka tak rasa keperluan pun. Okay, mereka rasa tenang. Okay, itu pada bulan Mei. Tapi tak sampai berapa bulan, tak sampai setengah tahun pun, pada bulan Ogos, awak tengok, rakyat Sabah bentuk satu gagasan dipanggil United Front ataupun Barisan Bersatu, dan bergabung dengan SUB dari Sarawak, bergabung dengan AM Azhari daripada Brunei, mencabar gagasan Malaysia. Baru berapa bulan? Jadi saya rasa nota ni korang kena ingat. Okay, benda ni bukan mudah. Okay, kita patah balik. Kenapa beria sangat orang Sabah ni menentang? Okay. Ni balik. Okay, sambung. Kat mana tadi? Okay, kat sini. Dengan untuk dalam berasnya. Okay, ini. Okay. Sebab mereka menentang ni, yang kelakar jelas sekali, jarak ni. Okay, ini kelakar. Okay, tapi bagi saya logik juga. Bagi mereka, jauh ke KL dengan Sabah, Sarawak, kenapa nak bergabung kan? Tapi mereka mempersoalkan dari segi jarak. Jadi macam gagasan macam tak logik, kenapa nak gabung sedangkan jauh kan? Okay, ini ada alasan ataupun sebab kenapa mereka menentang, saya rasa logik juga ni. Okay, dan yang korang rasa sebenarnya, poin kedua ni yang korang kena ingat. Ini paling penting. Melahirkan keinginan untuk dapatkan kemerdekaan berasingan. Mereka nak bentuk negeri-negeri Borneo Merdeka, yang mana dalam tu ada Sabah, ada Sarawak, ada Brunei. Mereka nak bentuk satu gagasan negara baru itu. Sebab tu mereka tak nak terlibat dengan Persekutuan Melayu. Okey Dan yang ni saya rasa okey. Dan saya rasa saya nak skip je sebab ni korang boleh baca sendiri. Cuma yang sini korang kena faham betul. Mereka persoal keadaan pemimpin tempatan perlu disesuaikan dengan politik. Okey, pilihan raya dan bekerja sendiri yang sudah diamalkan. Okey, maksudnya orang Sabah nak lalui proses yang sama macam orang dekat sana Melayu. Pemimpin yang buat pilihan raya dan dia sama Singapura. Singapura ada. Ketika itu parti yang bertarung, parti ni tengok, setengah nama dah parti tu. Okey Okey, parti yang memerintah lah. Dia menang pilihan raya, parti itu mendapat sokongan majoriti rakyat Singapura, dan diorang memerintah Singapura ketika itu. Parti tu nama dia Lee Kuan Yew pemimpin parti tu, PAP, People Action Party bosnya. Okey, Lee Kuan Yew tu yang jumpa Tunku Zaman nak gabung dengan Malaysia. Dia nak berdiri pada British Part. Okey, jadi Sabah kali dia pun nak dapat macam Singapura juga. Kami pun nak ada parti politik, nak pilihan raya apa semua kan. Tapi bagi British lambat bentuk. Dia kalau dia nak Sabah Sarawak jual tanah Melayu terus, tak payah nak buat proses pilihan raya dah. Okey. So ini ada sebab kenapa Sabah menentang lah. Okey, saya akan tengok kat sini. Okey, cukup.
Dari segi Sabah Sarawak, dari lihat Brunei. Okey. Brunei, okey, kebanyakan orang rakyat Brunei dengan dia punya sultan raja dia setuju. Okey. Ini yang saya kata tadi dia punya menentang ni. AM Azhari Parti Rakyat Brunei. Okey. Ini yang dia nak buat ni, negeri baru ni. Negeri Kalimantan Utara ni okey, lebih berminat untuk menggabungkan Brunei, Sarawak dan Sabah dan Kalimantan Utara. Dia nak gabungkan benda. Saya tengok nota kat Brunei sini. Okey, dalam kesatuan okey. Dan saya rasa kalau saya lah ketika itu kalau saya wujud zaman tu, kalau ekologi, kita orang tempatan. Kita nampak British ni sebagai image penjajah kolonial lah. Dan bila kita tengok British ada pengaruh dekat Tunku Abdul Rahman, seolah-olah British ni macam cuba menggunakan Tunku Abdul Rahman supaya British boleh gunakan peluang tersebut untuk conquer ekonomi, ataupun bila Sabah, Sarawak, Brunei join Tanah Melayu, Singapura join Tanah Melayu bergabung, nanti British mudah untuk meluaskan lagi ekonomi dekat area sini. Itu pendapat AM Azhari. Kalau saya hidup zaman tu pun saya mungkin setuju. Kamu tengok ni Dia kata pembentukan Malaysia satu cara British untuk kekalkan pengaruh untuk kuasa ekonomi. Mungkin betul. Okay, tapi yang jadi saya setuju. Kuatir kita tahu ada semua jenis kereta termahal kat dunia Brunei dia ada semua limited edition Lamborghini dekat dunia. Apa yang Abu Dhabi ada, apa UAE ada dia ada. Okey. Brunei dia ada berapa ratus Ferrari dah. Kamu tengok sendirilah. Brunei punya fakta kan. Okey. One of the richest one maybe yang paling kaya kat ni. Okey. So itu dari segi Brunei yang menyokong yang menentang. Okey. Okey, kita lihat alasan dia lebih berminat dan dia menganggap dan keselamatan. Dan alasan satu lagi lah risau kekayaan. Okey, itu segi Brunei. Okey, cukup untuk tempatan. Ke saya saya tadi Brunei, saya terlepas Singapura. Okey. 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 Okey, Brunei Singapura. Okey ni. Okey, nampak Singapura Okey ni dia. PAP sambut baik. Okey. Dan nampak businessman semua sokong. Parti lain pun setuju. Tapi dia rasa yang benar yang di barisan sosial yang dikatakan ada komunis. Kenapa British tuju dia nak suruh gagasan dilaksanakan? Antara sebab dia kita dah belajar itu international. Okey, ancaman kaum Singapura. Okey, dikatakan parti inilah barisan sosial. Okey, ataupun mereka bimbang parti yang menentang PAP ni adalah ada elemen komunis. Okey, ataupun British bimbang PAP ni ada elemen komunis juga. Ni di bawah Lee Kuan Yew ni. Jadi dia bimbang kalau British bimbang kalau PAP ni dibiarkan memerintah Singapura dengan sendirinya, kalau British pulang negara dia biarkan Singapura sebagai sebuah negara, okey, dengan parti PAP yang merintah. Okey, tak apa. Okey, kita kalah sini. Okey, menyokong so menentang menyokong kat Singapura. Okey, kat sini ada PAP Lee Kuan Yew menyokong. Okey, golongan pedagang menyokong, parti buruh menyokong. Okey,
So menentang Parti Rakyat Singapura, menentang Barisan Sosialis pun menentang. Okay. So mereka menentang sebab dianggap ini penjajahan baru. Ini adalah alasan yang sangat popular. Okay, cadang agar mendapat pandangan rakyat. Ya. Singapura minta, dia kata kalau nak gabung dengan Malaysia, nak bergabung, parti PAP ni, Lee Kuan Yew, dia kena buat survey dulu, dapatkan pandangan rakyat Singapura. Okay, dan kalau kamu nak tahu, berdasarkan nota KBSM, yes, memang Singapura buat tau. Singapura buat pungutan suara. Dia panggil pungutan suara rakyat. Saya lupa nama, dia buat memorandum Singapura saya rasa. Memorandum ke referendum? Referendum Singapura saya rasa. Pungutan suara rakyat memang majoriti ataupun lebih rakyat Singapura mendukung untuk gabung Tanah Melayu. Itu kan ya. Okey. Referendum Singapura saya nama. Okey. Okey, so itu di situasi di Singapura. Okey. Habis untuk Singapura yang menyokong. Okey, kita lihat yang menyokong, yang menentang. Okey, dari segi respon tempatan. So, kita dapat lihat kat sini dia. Sorry, alamak. Ini dia. Habis. So, Sarawak dah tahu dah, majoriti semua menyokong walaupun ada sub dengan apa tadi satu lagi tadi? Sub dengan Snap. Yang mana Snap akhirnya bergabung dengan Sarawak Alliance. Manakala Sabah kita tahu majoriti pada asalnya macam mereka macam menentang. Okay, bahkan mereka buat United Front, Barisan Bersatu kan, dengan ada Sarawak, dengan ada Brunei. Okay, mereka menentang dengan macam-macam alasan. Tapi pada tahun 62 Sabah berjaya buat Sabah Alliance, yang mana UNCO pada asalnya menentang, tapi UNCO bergabung dengan Sabah Alliance. Sabah. Singapura kita ada PAP yang menyokong. Kita ada siapa yang menentang? Tengok balik tadi. Nama dia Parti Rakyat dan juga Barisan Sosialis. Dan Brunei. Pada asalnya Sabah, tak ada pada asalnya, sorry. Rakyat dengan dia punya raja setuju, yang menentang hanyalah AM Azhari. Tak ada alasan AM Azhari nak menentang. Dia nak buat kesatuan baru, dia anggap British nak jajah lah kan. Okay, dia bimbang dari keselamatan apa semua. Okay, cukup saya baru rumusan nampak clear jelas. Sekarang kita lihat apa cerita Indonesia, Filipina dengan Thailand. Okay. Cerita dia tak banyak sangat ni. Senang je cepat je. Okay. Okay. Nampak ni? Senang je dia buat ni. Simple je. Okay. Kerajaan Indonesia tak menentang. Pada awalnya. Dia tak letak senyap. Pada awalnya. Sebenarnya ada kat sini. Sekejap ya. Reaksi negara jiran. Okey. Pada awal tidak menentang. Saya kat sini ya. Pada awal tak menentang. Siapa tak menentang ni? Okey, jom. Okey, Indonesia pada awal tak menentang. Lepas ni dia akan menentang. Okey, bila tahun 62, 63, okey. 62 lah, saya boleh kata 62 dia menentang. Pada tahun 61 ni mereka tak menentang lagi. 62 mereka akan menentang. Okey. Kerajaan Indonesia tak menentang. Okay. Kenapa waktu tu dia punya naib presiden dia, iaitu Presiden masa ni Soekarno. Soekarno ke Soeharto? Soeharto yang guling kan. Okey. Soekarno yang presiden dia. So naib presiden dia Hatta dan juga ni Subandario, Dr. Subandario. Orang ni menteri orang doktor kan, pandai kan, Dr. Muhammad Hatta, Dr. Subandario menteri luar Subandario. Mengalu-alukan idea. Okey, dia mengalu-alukan. Okey, Filipina confirm menentang. Sebab dia menuntut Sabah adalah wilayah Filipina. Memang benda ni adalah dalam kontrak. Memang Filipina pegang kontrak ini daripada British sebenarnya. Kalau tanya Raja Sabah pun, peristiwa Lahad Datu pun sebenarnya adalah rentetan daripada kisah ni sebenarnya. Okay, Alhamdulillah. Thank God sebab kita berjaya selesai isu ni dengan Filipina. Okay, nasib baik tak ada dah peristiwa tersebut. Okay. Dan Thailand, mereka bereaksi positif, mereka setuju dan dia pendapat bahawa dengan ada gagasan baru, Asia Tenggara lebih kuat dari segi keselamatan, keamanan. Okay. So saya rasa senang jadi reaksi negara jiran. Indonesia tak menentang, Filipina menentang, Thailand tak menentang, menyokong. Thailand menyokong, Indonesia menyokong, Filipina menentang. Itu sahaja. Okey, itu reaksi tak banyak pun Okey, tak banyak. Okey, jom kita lihat dari segi langkah pembentukan. Okey.
Dah hampir pukul 10. Para pelajar. Okey, kita tengok dekat ada apa tak info kat sini sebelum saya masuk tajuk baru. Kita tak ada. Okay, tak ada. Reaksi pengajian pun tak apa. Tak ada. Okey. Okey. Wow. Nampak top secret Fail kerajaan British berkaitan dengan pembentukan Malaysia. Okey kan. Okey, nampak tak sini ada satu nota ni, ada latar belakang. Okey. Para pelajar, saya rasa boleh keluar soalan tanya latar belakang langkah pembentukan Malaysia. Okey, sebab saya dah beberapa kali saya selain kelas awak, saya pun ada kelas lain tau. Saya mengajar kat tempat lain, saya mengajar untuk kelas lain, untuk sekolah-sekolah lain untuk tingkatan 4 tau. Dan saya ada buat beberapa soalan kat beberapa bab. Ada antara soalan favorite struktur dan juga isi, mereka suka tanya latar belakang tau. Mereka suka tanya latar belakang. Dan latar belakang ni kat mana? Kalau kita lihat dalam nota kita yang ni. Okey, kamu nampak tak ni? Ada latar belakang nampak sikit ni. Lepas tu baru mula langkah pertama. Seri lawatan. Kadang-kadang kalau kita tengok nota lain tadi pun tak ada pun. Dia terus pergi kepada apa yang berlaku. Macam ni kan ada tulis mana tadi? Ni reaksi awal Sabah ni. Tapi nota awal sini dekat Sabah terus tulis reaksi menyokong semua macam ni. Okay. So tak nampak di Sabah. Sabah kan. Nampak menyokong menyokong tapi sebenarnya ada info kat sini. Okay. Jadi macam juga untuk 5.4 ni. Sebelum kita pergi beberapa langkah. Ada berapa langkah? Ada berapa langkah pembentukan Malaysia? Kita lihat kat sini. Tak selesai ada 6. Siri lawatan, JSKM, referendum. Cakap pasal referendum Singapura kan benda ni. Memang ada. Okay, referendum Singapura, Rundingan London, Suruhanjaya Kobok dan JAK. Ada 6 langkah pembentukan Malaysia. Okay So, jangan terlalu fokus dekat, bukan jangan terlalu. Kita memang wajib kena tahu semua benda ni. Tapi berkemungkinan selain langkah ni ditakuti ada benda ni. Sorry. Ni. Jadi saya nak tengok apa benda yang semua cerita ni. Kita akan lihat ni apa benda ni. 5.4 ada nota tak kat sini? Dia sikit je, dia punya nota sikit je. Usul pembentukan Malaysia dibentangkan di Dewan Rakyat, mendapat sokongan majoriti. 16 Oktober 1961. Okey, semasa ini cerita di tanah Melayu. Di negara kita, okey, selepas bulan Mei, Tunku Abdul Rahman buat pengumuman setengah tahun lepas tu. Bulan Oktober bulan Oktober tahun yang sama, usul ini, cadangan ini dibawa masuk dalam undang-undang, dibincangkan dalam undang-undang, akhirnya mendapat sokongan majoriti oleh Parlimen dan DUN. So maksudnya undang-undang Parlimen kita meluluskan bahawa bakal ada gabungan daripada gagasan-gagasan wilayah lain dan pasti akan berlaku perubahan dalam perlembagaan. Sebab tu diorang bentang dalam Dewan Rakyat. Sebab benda ni bakal menyentuh Parlimen. So ada ni latar belakang ada ni. Kalau kita nanti kalau kita tengok sini bila ada sokongan majoriti ahli-dewan, barulah mereka menggerakkan usaha untuk Malaysia. Bila kabinet kita mendapat sokongan daripada semua ahli parlimen dan juga dun-dun, barulah orang-orang atasan ni, kabinet-kabinet atasan ni, barisan kabinet-kabinet menteri ni boleh bergerak. Macam tu. So saya baca kat sini pelbagai cara. So tak ada apalah. So ini lebih kepada saudara dia. So latar belakang dah hanya ini saja. Boleh lah. So bila dah mendapat sokongan majoriti, barulah mereka boleh bergerak untuk rancang apa nak kena buat untuk pujuk atau untuk realisasikan projek nak bentuk gagasan Malaysia ni. So benda pertama orang buat lawatan. Saya nak tunjuk lawatan. Kamu nampak dapat lihat ini Julai 61, ini Ogos 62, ini November 62.
Okey, so ini lawatan ahli politik. Okey. Dan saya dapat lihat lawatan ni sampai bulan November 62. Okey, sekejap. Dalam nota dia buat macam ni. Dalam buku teks. Okey. Okey. Sehingga keluar apa ni? Penyata Suruhanjaya Penyiasat Borneo Utara dan Sarawak. Wah, sampai keluar benda ni ini ada kat mana? Kita akan lihat nanti ada kat mana. Sekejap. Okey. Saya nak pergi kat bahagian ni. Okey. Lepas tu kita pergi pada JSKM. Okey, 61. Memang lama selepas tu kat orang umumkan bulan Julai. Okey, orang umumkan bulan Mei, bulan Julai orang buat jawatan kuasa.